1/4, 25% kan? 1/4 daripada keseluruhan KDNK negara kita. Bayangkan hebatnya Selangor. Dan daripada kekayaan itu, kerajaan negeri boleh terus memberikan sumbangan, insentif, membuat program-program untuk kebajikan rakyat. Dan tak cukup dengan program kerajaan negeri, saya juga nak kongsi dengan tuan-tuan. Dalam pembentangan bajet baru-baru ini, kerajaan kita juga terus memberikan sumbangan, memberikan insentif kepada rakyat, yang kita pun terkejut. Saya dah ingat macam biasanya bajet yang menarik ni dia dekat pilihan raya. Dia gula-gula pilihan raya. Tapi bajet yang dibentangkan oleh PMX selepas pilihan raya. Jadi terbalik. Maknanya apa? Maknanya kita bukan semata-mata nak menggula-gulakan rakyat, tidak. Tetapi kita buat program-program itu betul-betul untuk membantu rakyat. Betul tak? Saya ambil contoh penjawat awam. Kita ada rakyat kita 32 juta, penjawat awam ada 1.7 juta. Penjawat awam ni setiap tahun dia akan dapat bonus, tapi tak besar. Dalam masa 15 tahun ini dia hanya dapat lebih kurang RM500. Cuma dalam setahun dua ni dia naik sikit, RM600, RM700. Tetapi dalam pembentangan bajet 2024, kerajaan umum RM2,000 untuk penjawat awam. Maknanya kalau dia grade paling rendah, gaji dengan allowance campur-campur katalah RM1,600, dia dapat bonus daripada kerajaan RM2,000. Ini tak pernah dibuat dalam tempoh 15 tahun. Tetapi kita buat walaupun ekonomi kita ni masih baru nak pulih, masih baru nak berkembang, nak pulih daripada Covid tempoh hari. Dan bukan hanya untuk penjawat awam RM2,000, pesara, mak ayah kita yang dah pencen dapat RM1,000. Biasanya orang pencen ni dalam RM2,500, dalam RM200.5 ataupun RM300 saja biasa kerajaan bagi. Tapi tahun hadapan RM1,000 untuk semua pesara-pesara kerajaan. Ini yang pertama. Dan orang yang bukan pesara kerajaan dan penjawat awam, dia tanya, habis macam mana Cik Azbi, YB? Bagi penjawat awam je yang 1.6 juta, kami yang 30 juta ni macam mana? Saya nak sebut tuan-tuan, bila mereka dapat bonus, mereka ada lebihan duit. Duit itulah yang mereka akan belanjakan, beli di warung-warung kita. Kalau dia beli goreng pisang sebulan 2-3 kali, ada bonus ini, tiap hari dia boleh beli di gerai kita, insya-Allah. Dan duit itu akan mengalir. Duit yang 4 bilion yang disuntik untuk bayar bonus penjawat awam ini akan turun kepada rakyat. Peniaga-peniaga akan merasai. Pegerai-pegerai kita, penjaja-penjaja kita akan mendapat limpahan itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kerajaan juga tambah sumbangan tunai rahmah. Sekarang ini maksimum, maknanya kalau yang paling miskin, dia akan dapat RM3,000 dalam masa setahun. Dia bagilah mungkin sikit-sikit setahun, RM3,000. Sumbangan tunai rahmah yang maksimum. Tahun lepas RM3,100. Ditambah tahun depan RM3,700. Maknanya kalau kita pendapatan yang layak, saya tak pastilah RM1,500 ke berapa, kita boleh dapat dalam masa 2024 RM3,700. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia pekerjaan rendah, mungkin gaji dia tadi macam saya sebut tadi, dia dapat bonus sebanyak RM2,000. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, STR sehingga RM3,700. Yang ketiga, kerajaan juga bagi sumbangan asas rahmah, ataupun kita sebut sebagai SARA. SARA ni apa dia? SARA ni setiap bulan mereka yang layak dia akan dapat voucher kan, RM100. Dia boleh beli di kedai-kedai terpilih. RM100 itu dia dapat selama 12 bulan. Maknanya berapa? Setahun dia dapat RM1,200.
Jadi tuan-tuan tambah 2,000 tadi, campur dengan 3,700, dah 5,700, campur lagi 1,200, dah berapa? 6,900 untuk rakyat kita yang pendapatan yang terendah ini. Tak cukup dengan itu, kerajaan bagi lagi kepada anak-anak kita yang belajar di sekolah rendah dan sekolah menengah RM150 seorang tanpa had. Kalau anak dia ada setiap tahun daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 ataupun 6, kiralah berapa dia dapat. Kan? Kalau ada 10 orang anak tengah belajar di sekolah, dia dapat lebih kurang RM1,500 untuk anak-anak dia. Tak ada limit. Dulu dia hanya bagi kepada anak-anak B40 saja. Sekarang ini semua. Kalau gaji dia pun sebab apa? Sebab kita nak ringankan beban pendidikan anak-anak kita. Tadi 6,900, campur pula kalau anak dia katalah 10 orang ni mustahil lah kot. Katalah anak dia 5 kali 150, 750. Dah 7,650, betul tak? Dah dekat 8,000 bantuan untuk tahun hadapan. Dan saya nak sebut tuan-tuan, kita juga, rakyat juga, kerajaan juga memikirkan tentang masa depan rakyat kita bila dia pencen. Kalau dia kerja kerajaan, dia pencen, tak apa, dia ada pencen, mana dapat bulan-bulan. Tetapi bagi mereka yang kerja sendiri ataupun bagi mereka yang kerja swasta, KWSP rakyat kita ramai tak cukup. Apa kerajaan buat? Kerajaan menggalakkan simpanan dalam KWSP setiap tahun. Setiap tahun tuan-tuan layak mendapat padanan. Dia panggil sumbangan padanan. Kalau kita simpan sekian-sekian secara sukarela, kerajaan akan tambah. Kalau dulu RM200, RM200.5, tahun ini kerajaan tambah ke RM300. Tahun hadapan tuan-tuan, kerajaan tambah lagi daripada RM300 kepada RM500. Siapa nak bagi? Saya dulu bila kerajaan jatuh, saya hilang kerja. Jadi bila hilang kerja, saya ada sikit sebanyak duit, saya carum sendiri bawah ais saraan. Sebab ramai tak tahu, kalau tuan-tuan tak kerja dengan swasta, kalau kita kerja dengan swasta, majikan kita akan bayar, betul tak? Majikan kita akan carum. Tetapi kalau kita kerja Grab Food, e-hailing, rider dan sebagainya, kita tak ada caruman. Kita boleh mencarum sendiri. Pergi ke pejabat KWSP, bagi tahu saya nak daftar ais saraan. Sekejap aja, dalam 2-3 minit siap. Dan kita kena simpan lah, jangan daftar saja, tak simpan tak boleh. Kita kena simpan. Sekurang-kurangnya saya ingat dalam RM125 sebulan. Cukup setahun ada lebih kurang 1,500. Kerajaan akan tambah dalam akaun kita RM500. Mana nak dapat? Mana nak dapat RM500? Dan aisuri, bagi isteri-isteri yang suami dia bekerja, dia daftar di bawah skim aisuri, kerajaan bayar juga sebanyak maksimum RM300 setahun. Dan dia boleh mendapat sumbangan itu selama maksimum 10 tahun. Maknanya aisuri tadi dia boleh dapat maksimum RM3,000 dalam masa 10 tahun. Dan tahun ini juga saya nak sebut, kerajaan juga bagi mereka yang simpanan dalam KWSP kurang daripada RM10,000 di akaun satu, kerajaan top up lagi RM500. Jadi mana tuan-tuan kita nak dapat, nak jumpa kerajaan yang prihatin pada nasib rakyat? Dengan syarat tuan-tuan kena daftar lah. Bukan suruh daftar parti amanah, tak. Itu terserah pada tuan-tuan. Tuan-tuan kena daftar. Bagi yang tak ada akaun KWSP tadi, daftar di KWSP ais saraan kita. Faham tak? Boleh. Sebab saya banyak turun ke kawasan-kawasan ni, mereka tak tahu ada rupanya ais saraan. Ramai tak tahu. Jadi saya harap perkara ini kita dapat sebarkan. Dan saya nak sebut tuan-tuan, apa lagi yang kerajaan buat dalam bajet kita baru-baru ini. Kerajaan juga mengumumkan bagi
apa nama ni anak-anak kita yang susah, yang dapat bantuan beasiswa kecil persekutuan. Kalau mak ayah dia orang susah, kalau dia masuk sekolah, dia ada beasiswa untuk sekolah menengah ni. Sekolah rendah saya tak pasti. Tadi dah dapat BAP, bantuan awal persekolahan. Ini beasiswa ni juga kerajaan beri juga tambahan. Kalau sebelum ini tangga pendapatan dia bawah sekian-sekian, dinaikkan. Dulu saya tak pasti bawah 1,500 ke berapa, dia naikkan. Maknanya lagi ramai anak-anak orang-orang kita yang layak untuk mendapat bantuan beasiswa kecil persekutuan. Yang saya sebut-sebut ni, kalau kumpul ni, saya ingat dah lebih 8,000, betul tak? Dah dekat 9,000 yang kerajaan kita bagi. Sebab itu bila orang tanya mana reformasi, inilah reformasi. Reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Ini menjadi tema kepada belanjawan kita. Dan kerajaan juga tidak melihat kepada warna kulit. Dia tak peduli tuan-tuan akak-akak Cina ke, akak-akak India ke, semua layak dapat BAP, semua layak dapat STR, semua layak dapat bonus, semua layak dapat skim sumbangan tunai asas ramah, semua kita layak dapat. Jadi inilah sebenarnya semangat madani yang dibawa oleh kerajaan kita. Dan tuan-tuan, hari ini bertepatan dengan tanwir kita. Kita juga pada masa ini sedang orang kata meratapi ataupun bersedih dengan keadaan saudara-saudara kita di bumi Palestin, yang hari ini kita difahamkan angka kematian dah mencecah lebih 8,000 orang. Dan sebahagian besar daripada jumlah itu ialah kanak-kanak. Dan isu di Palestin ini bukan semata-mata isu agama, walaupun mereka majoritinya orang Islam, tetapi yang lebih besar ialah isu kemanusiaan. Mereka tak ada tempat untuk berlindung. Kalau kita ni okeylah, hujan boleh duduk di bawah bangunan ini, tetapi mereka di rumah mereka sendiri dibom, anggota badan berkecai, kanak-kanak meraung, kesakitan. Keadaan itu berlaku di Palestin. Dan seharusnya kita bukan hanya mendoakan, tetapi juga kita bersama-sama dengan kerajaan untuk menghulurkan sumbangan semampunya pada tabung-tabung yang diwujudkan oleh kerajaan. Tuan-tuan, saya dah sebut sedikit tentang belanjawan. Saya yakin insya-Allah wakil-wakil kita yang berhormat, Saudara Abbas, yang saudara Fauzan, rakan-rakan kita ni akan terus berkongsi inisiatif-inisiatif untuk difahami oleh rakyat. Kalau ada yang tak pandai isi borang, saya yakin mereka akan membantu tuan-tuan ibu ayah. Dan yang lebih pentingnya tuan-tuan, saya nak sebut, kita tidak hanya mengumpul rakyat dan masyarakat ini waktu kempen pilihan raya semata-mata, betul tak? Kan? Kalau biasa ada parti lain ni, waktu pilihan raya dia kumpul ramai-ramai, habis pilihan raya tak tahu ke mana. Tak hilang. Tapi alhamdulillah, walaupun saya dipahamkan YB Abbas tak berapa sihat malam ini, kita pun hujan sedap tidur, tetapi kita boleh berkumpul di sini terus sebagaimana semangat waktu kita berkempen itu hari, betul tak? Jadi kita harap semangat yang ada ini dapat terus didokong oleh tuan-tuan. Dan sebagai juga sebagaimana yang disebut oleh Saudara Fauzan tadi, kita juga akan mengagihkan bantuan kotak rahmah kepada penduduk ataupun saudara-saudara kita daripada yang akan menyambut Deepavali. Kita harap ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban kita dalam menghadapi Deepavali pada masa yang terdekat ini. Tuan-tuan, sebagai akhirnya saya nak kongsi tuan-tuan, ada satu hadis, orang Islam ini sumber hukum yang antara yang utama selain daripada Al-Quran adalah hadis. Hadis ini dia berbunyi, ala kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Sesungguhnya, maksud dia, sesungguhnya
Setiap kamu itu ialah pemimpin, dan kamu akan bertanggungjawab pada apa yang kamu pimpin. Raja bertanggungjawab kepada rakyat. Yang berhormat bertanggungjawab kepada rakyat dia dalam don dia. Ahli majlis bertanggungjawab dalam zon dia. Saya juga bertanggungjawab kepada peranan yang saya perlu mainkan. Pekerja yang paling bawah pun bertanggungjawab kepada apa yang dipertanggungjawabkan kepada dia. Jadi atas semangat itu, kita mesti terus pastikan bahawa Parti Amanah Negara dan Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan ini akan terus menunaikan tanggungjawab kita sehinggalah penggal perkhidmatan mereka itu berakhir. Boleh tak? Boleh. Jadi kita sama-samalah, janganlah harap pada ahli majlis dan adun saja. Kan kadang-kadang barang banyak nak diagih, kita sama-sama buat kerja. Seorang wakil rakyat ni tak larat dia nak jaga 10,000 rakyat dia. Jadi kita sama-sama dalam Parti Amanah, dalam Pakatan Harapan, dalam Kerajaan Perpaduan untuk sama-sama memberikan khidmat yang terbaik kepada rakyat, insya-Allah. Jadi saya ingat itu sahaja. Saya ucap terima kasih pada penganjur pemuda amanah kawasan Puchong yang sekarang ini dipimpin oleh Ustaz Islah. Saya ucap terima kasih pada Yang Berhormat YB Abbas yang turut membantu, mempermudahkan, menyumbang untuk program kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan terus dengan program-program kita membela rakyat. Mudah-mudahan rakyat di Seri Serdang ini akan terus sejahtera, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.